Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekarang ini, di seluruh Malaysia, sedang heboh berkenaan perbincangan untuk rombakan kabinet. Siapakah yang akan ditukar? Siapakah yang akan dikekalkan? Siapa pula yang akan dinaikkan pangkat? Siapa pula yang akan pula terpaksa meninggalkan jawatan sebagai menteri penuh? Okey. Dan terbaru ini, seakan-akan ini pembayang yang sungguh kukuh bahawa memang betul bahawa rombakan kabinet mungkin boleh berlaku pada bila-bila masa. Ini baru saja diterbitkan di astroawani.com di mana mungkin bincang rombakan kabinet dengan yang di-Pertuan Agong, kata Perdana Menteri. Diterbitkan 29 September 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menolak kemungkinan membincangkan rombakan kabinet dalam pertemuannya dengan yang di-Pertuan Agong. Okey, baik. Persoalan paling utama ialah siapakah menteri yang sepatutnya ditukarkan. Adakah Rafizi Ramli tiba-tiba akan berubah portfolionya daripada Menteri Ekonomi kepada satu tempat yang lain? Atau mungkinkah kita akan melihat tiba-tiba dalam rombakan kabinet ini tercipta satu lagi sejarah di mana tiba-tiba daripada 2 timbalan Perdana Menteri kepada 3 orang timbalan Perdana Menteri. Adakah juga adanya kementerian yang baru ataupun menteri yang baru akan dilantik? Maksudnya ialah ada jabatan barukah atau kementerian barukah yang akan dilantik? Adakah kita akan melihat Zahid Hamidi mungkin akan ditukar? Ataupun mungkinkah Mak Sabu pula akan ditukar? Memandangkan Mak Sabu sekarang ini kena hentam teruk berkenaan dengan keadaan negara sekarang yang kekurangan beras, kekurangan gula, kekurangan apa lagi, minyak masak lah. Itulah yang selalu dorang hentam dia. Tapi bukan senang untuk kawal semua ini. Dan saya fikir Mak Sabu sudah melakukan tugas dia dengan baik. Jadi dan jauh lebih baik daripada mana-mana menteri yang sebelumnya. Jadi saya fikir dia tidak patut untuk dihentam sangat. Ataupun adakah kita akan melihat muka-muka lama di dalam UMNO akan masuk dalam kabinet? Adakah kita akan melihat akan ada ramai lagi senator-senator yang akan dilantik di dalam kabinet? Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, mungkin anda boleh komen siapakah pada pendapat anda yang patut untuk ditukar, dan siapakah pada pendapat anda yang patut untuk dinaikkan pangkat atau patut untuk ditukar. Adakah patut atau tidak? Dan mari kita melihat bersama-sama, adakah kali ini komposisi di dalam kabinet akan lebih ramai wanita lagi ataupun semakin sedikit? Bagaimana pula dengan wakil-wakil daripada DAP? Akankah bertambah banyak lagi? Kerana memang setakat ini komposisi dalam kerajaan DAP agak sedikit, tapi adakah selepas ini mereka akan menjadi lebih banyak? Saya rasa ada beberapa muka yang berada dalam DAP yang sesuai untuk menjadi menteri, sesuai untuk dinaikkan menjadi menteri, menukarkan yang ada sekarang ini. Okey. Tapi tuan-tuan dan puan, kita akan melihat bagaimana keputusannya nanti.
apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim kalau dia akan membuat perbincangan rombakan kabinet dengan Yang di-Pertuan Agong ketika perjumpaannya nanti. Kita harap-harap yang terbaik untuk negara Malaysia. Kita harapkan perbincangan atau penilaian atau keputusan yang akan diberikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah yang terbaik. Denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Sekarang ini heboh di seluruh Malaysia ialah berkenaan dengan ura-ura kabar angin menyatakan adanya rombakan kabinet. Jadi semua pun sudah mulai mencongak siapa bakal gugur, siapa dikekalkan, siapa tukar siapa pindah ke mana. Jadi tuan-tuan dan puan, merombak kabinet ini memang perlu. Tapi menyusun ketua-ketua setiausaha kementerian jauh lebih perlu. Itu komen ataupun tulisan artikel daripada sahbudin.com.net. Sebuah portal berita semalam melaporkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijangka akan membuat rombakan kabinet besar-besaran dalam masa terdekat ini. Laporan yang dibuat dengan memetik sumber daripada Jabatan Perdana Menteri itu menyebut selain Anwar merombak kabinet, Anwar juga dikatakan mahu menukar ketua setiausaha bagi beberapa kementerian. Di samping rombakan dan menukar ketua setiausaha, Anwar turut juga dilaporkan akan menyusun semula anggota birokrasi dan kaki tangan penting perkhidmatan awam, malah juga pegawai-pegawai di pejabatnya sendiri. Semua rombakan atau perubahan itu dikatakan sudah sampai masanya untuk dilakukan bagi memantapkan lagi kedudukan kerajaan berikutan selesainya PRN di 6 negeri, disusuli oleh sokongan terbuka GPS kepada Anwar sehingga habis penggal, yang sekaligus bererti kerajaan perpaduan ini akan terus stabil sehingga 2027 yang akan datang. Kata kenyataan itu, Perdana Menteri kini fokus untuk memantapkan lagi kerajaan, agar dapat berfungsi dengan lebih berkesan untuk melaksanakan dasar-dasar utama seperti Rancangan Malaysia ke-12, pembentangan bajet 2024 pada Oktober, polisi tenaga dan menurunkan kos sara hidup, kata sumber tersebut. Setelah hampir setahun terbentuknya kerajaan perpaduan, berita rombakan kabinet ini adalah berita yang amat menggembirakan buat para penyokong Pakatan Harapan di seluruh negara. Selama ini begitu banyak sekali boleh didengar rungutan dan rasa tidak puas hati penyokong bawahan ini terhadap beberapa menteri yang gagal dalam peranan mereka. Meskipun dibatasi dengan pilihan yang terhad di antara ahli-ahli parlimen untuk diangkat sebagai menteri, tetapi ramai yang berharap agar Anwar tidak takut untuk menukar atau menggugurkan beberapa menteri yang dilihat lemah dan tidak berfungsi sepanjang 10 bulan yang beliau menerajui kerajaan ini. Tidak juga terkecuali perbualan juga sudah merata di kalangan penyokong PKR dan Pakatan Harapan sendiri yang mahu Anwar segera menukar lain-lain lantikan untuk yang mengetuai agensi, jabatan atau unit yang penting seperti JKOM misalnya. Untuk kerajaan ini lebih menyerlah, selain merombak kabinet, apa yang dirasakan perlu, malah sangat perlu diberi perhatian oleh Perdana Menteri ialah berkaitan dengan komunikasi, penyampaian maklumat dan juga pasukan media sosial perlu diurus dengan lebih baik lagi. Keberkesanan media arus perdana juga amat perlu dipertingkatkan lagi agar benar-benar berkesan dan menggerunkan pihak lawan.
Okey, jadi panjang lagi dia punya artikel. Anda boleh layari di sabudin.com.net. sabudin.com.net. Saya hanya kongsikan di artikel ataupun perenggan yang terakhir. Jika tidak dilakukan segera, kerajaan bukan sahaja tidak mampu berfungsi dengan baik dalam khidmatnya kepada rakyat, malah akan sentiasa gagal dan seterusnya. Potensi untuk menang lagi dalam PRU akan datang, akan tipis dengan sendirinya. Ditulis oleh Sabudin Husin 20 September 2023. Okey, jadi tuan-tuan dan puan, anda boleh komen di ruangan komen siapakah yang anda rasa perlu ditukar, menteri yang perlu ditukar, dan siapa yang perlu menukar menteri-menteri tersebut. Anda juga boleh komen siapakah yang sepatutnya menjadi ketua setiausaha yang baru. Anda juga boleh mengomenkan di ruangan komen kementerian mana yang sepatutnya perlu untuk digilap, dibersihkan, diperbaiki. Dan yang terakhir, anda boleh komen anda setuju atau tidak untuk Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, merombak kerajaan, merombak kabinet sedia ada ini. Jika anda setuju, anda boleh komen kenapa, mengapa. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia, kita jaga kita. Bye bye.